Saya ingat tuan-tuan lepas 40 hari, la salam, wala kalam, wala email, wala SMS pula tuan-tuan sekalian. Mana orang akan lupakan Palestin, tuan-tuan sekalian. Boykot pun orang lupa tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, cerita pasal McD, mengapa McD pula untung bersih hari Sabtu di Amerika. Untung satu tu, Saidul Ayam tu diberi semua kepada Jews friend. Tuan-tuan, maklumatnya banyak. Kalau macam Coke, tuan-tuan sekalian, ratus Mark and Spencer, tuan-tuan sekalian, Danone, tuan-tuan sekalian, Tesco, ratus, tuan-tuan sekalian. Kalau saya nak beritahu tuan-tuan, paling saya kena tegur, saya kena sebut lah, tuan-tuan sekalian. Tak apalah kalau tuan-tuan kecil hati pun, tuan-tuan kecil hatilah. Kita Melayu, Allah anugerahkan bangsa kita ni berani. Bangsa kita berani, tuan-tuan. Dengar Afghanistan kena ceroboh, budak Melayu berderu pergi Pakistan masuk pergi perang, mati syahid ramai mana. Budak Melayu berani, Melayu kita alhamdulillah. Kalau tu mak repik pun ramai, tuan sekalian tu. Kita berani, tapi berani salah channel, tuan sekalian. Tuan-tuan tahu, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, marah pada Israel serang, beribu demonstrasi. Kalau operasi kasih dia, tuan-tuan, Januari tu saya ingat lebih 10,000 di depan kedutaan Amerika, Kuala Lumpur. Semangat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bergepa langit, Khaybar, Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad saf takbir, Allah, bergepa langit. Marah tuan-tuan sekalian. Lepas patah balik di depan kedutaan, nampak semua bau isap rokok, tuan sekalian. Rokok Camel, Salem, Peter Stuyvesant, Marlboro, Dunhill, Benson hanya Camp. Tuan-tuan sekalian, kita tegur, bang, saya dengar Ustaz Ismail kamu kuliah, asap-asap ni makanan jin. Jadi orang isap rokok dia adik-beradik jin lah, kata Ustaz Ismail kamu. Dia jawab, jin Islam tak apa Ustaz, dia kata. Dia jawab boleh, tuan sekalian. Ginilah bang, ginilah. Saya duduk Kuala Lumpur dah 22 tahun dah. Daripada zaman belajar sampailah turun 20 tahun dah. Tapi saya asal noh daripada Besuk, Terengganu. Besuk lah yang terkenal dengan perkampungan Kerajaan Langit Ayah Ping. Buat malu kampung aku je. Orang Besuk sepadan Kelantan tu, tuan-tuan, lepas tanah padi 6 bulan tak biar tanah kosong. Dia tanah apa? Tanah timur ke tidak? Kacang panjang, bendi tidak. Tanah apa? Tembakau. Mengapa tembakau, ibu-ibu? Tembakau ni margin dia tinggi, untung dia besar, tuan-tuan. Orang tanah tembakau di Sapar dia tak payah pasang pagar tau. Tak payah. Tak payah. Itu pun jimat banyak ribu dah. Itik tak patut, ayam, itik tak sudut ayam tak patut, tuan-tuan sekalian, lembu, kambing, kerbau, berbiri, semua tak ragut tak makan daun tembakau. Betul. Jangan kata ayam, itik, lembu, kerbau, biri semua tak makan daun tembakau. Babi pun tak makan daun tembakau. Sebab babi tahu merokok membahayakan kesihatan. Ustaz polis saya ke? Ada memang nak kata pun. Tuan-tuan, kita sahabat kerajaan Amerika ni, Jerman Amerika, tuan-tuan. Di mana sumber tembakau dia? Cuba cek, tuan-tuan. Syarikat Philip J. Morris. Siapa Philip J. Morris? Teman kepada Jews friend. Tuan-tuan, buku rokok kita beli tu, Marlboro ke apa, tuan-tuan, 12.5% disumbangkan kepada Jews friend. Sebab itu Yahudi Israel ni dia sangat kuat, tuan-tuan sekalian. Sebab jaringan mereka hebat. Jaringan ekonomi. Walaupun kita sangat kecilnya, kita bokok, tuan-tuan, banjir dia bermula dengan titik-titik hujan yang kecil saja. Kalau semua kita boleh fikir macam tu, dapat titik hujan yang kecil, akhirnya dengan air banyak, akhirnya banjir, tuan sekalian. Samalah yang berlaku. Sebab itu mereka sangat takut. Israel sangat takut jika kita boykot jaringan produk mereka, tuan sekalian. Jangan ambil mudahlah, tuan-tuan. Kita boykot sekadar mau dengan niat kita untuk bantu Palestin, untuk kita bantu pejuang untuk membebaskan Al-Quds, insya-Allah. Baik, yang ketiga, kita doa dah, kita boykot dah, tuan-tuan sekalian, kita infak. Saya pun difahamkan, insya-Allah, tuan-tuan. Yang ni, tuan-tuan sekalian, kita boykot. Kita infakkan harta kita apa, tuan sekalian, untuk kita bantu umat Palestin. Saya nak tayang, tuan tunjuk gambar kilang kita, tuan-tuan sekalian, kilang roti, alhamdulillah. Saya tengok tu, masuk kilang roti, hak kita dah kumpul 600,000, kita buat kilang roti tu, tuan-tuan. Allahu Akbar, tuan sekalian. Sebabnya rasa terbayang kawan-kawan kita di Malaysia, tuan-tuan, mereka cabut gelang mereka campak, tuan sekalian, mereka rumah dapat kita bina kilang roti. Ini makanan ruji mereka. Dan roti ni dia besar ni lah, tuan-tuan. Besar sikit, roti putih tu, roti kerah tu. Saya rasa orang JB, orang Taman Skudai, orang Taman Pula, Taman Universiti tak makan. Kita biasa makan roti gardenia, hi-fi, lembut, tuan. Ini roti kerah, roti itu kerah, tuan-tuan. Kita cicah air panas, kita lembut sikit baru kita makan. Roti tu kerah. Roti ni kalau kita baling kat kucing kembali ke rahmatullah, tuan-tuan. Roti kerah.
Tapi itulah makanan mereka. Ismail Hanif makan roti itu, tuan-tuan menteri makan roti tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, kilang ada macam mana penerusan kepada tepung gandum tuan sekalian. Maka perlu sumbangan kita baik. Mama komputer tuan sekalian, kita beli kenderaan pelbagai guna beri pada Kementerian Pendidikan, dan insya-Allah hak masjid tadi. InsyaAllah tuan-tuan sekalian. Jadi kita akan tembok dah banyak media ni. TV3 keluar, TV Hijrah. Tuan-tuan, lusa saya di radio Salam FM, Radio Hakim. Tuan-tuan, kita akan iklankan tentang projek bina masjid kita. Dan insyaAllah tuan-tuan, inilah pahala berterusan pada kita tuan-tuan. Pahala berterusan insyaAllah. Dan masjid ni mereka gunakan sepenuh mungkin. Bukan sekadar solat berjemaah. Dengan halaqah Quran mereka, kelas pengajian mereka, hidup tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan kalau berada di Palestin, di Gaza bulan Ramadan, Masya Allah tuan-tuan sekalian, kita rasa sebab kita seronok di Mekah, di Madinah, itulah rasa kita duduk di Palestin. Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan. Lepas tu tuan-tuan, hebatnya banyak mereka tuan-tuan, antara Jumaat mereka memang mereka anggap macam perayaan betul. Saya yang Jumaat ni, saya di Gaza, awal pagi bersusun dah tuan-tuan sekalian. Apa dia, gula kapas tu. Gula kapas mereka packing siap-siap. Sayang tak ditunjukkan gula kapas. Rupanya dia kata ini bentuk sedekah ni pergi pada kanak-kanak. Kita orang Melayu suka beri pisang, makanan orang atasan. Suka sangat makan pisang dah. Orang atasan tak faham ni tuan-tuan. Dia beri gula kapas sedekah. Memang hidup. Saya pernah sembahyang tuan-tuan, yang tahun lepas tu saya sembahyang di Masjid Al-Kabir. Masjid Al-Kabir di Khan Yunis tuan-tuan sekalian. Masya Allah tuan-tuan sekalian. Saya tengok dia khutbah, saya pun teringat yang cerita dalam kitab Mustikah Hadis, macam mana Nabi kita kalau khutbah Jumaat. Tahu tuan-tuan kitab Mustikah Hadis? Nabi khutbah, mata Nabi merah. Muka Nabi merah. Suara Nabi dengan lantang, Nabi akan khutbah dengan penuh semangat. Kadang Nabi pegang tombak, Nabi pegang busuk panah, Nabi pegang pedang, Nabi pakai baju perisai. Contoh khutbah Nabi 6 Syawal, hari Jumaat tahun 3 Hijrah, sehari sebelum berlaku perang Uhud tuan-tuan. Nabi khutbah dengan penuh semangat. Ya ayuhan Nabi, haridil mu'minina 'alal qital. Wahai Nabi, kau bakal semangat orang-orang mukmin untuk berjuang. Ni rupa khutbah ni, Nabi dengan semangat khutbah. Merah mata, tempat kita merah mata juga tuan-tuan. Merah mata tidur. Tak tidur macam mana khutbah negara kita, tempat kita ni tuan-tuan, khutbah tajuk makanlah buah-buahan tempatan. Peliharalah kebersihan air sungai kita. Saya ni tuan-tuan khatib dah berbelas-belas tahun dah tuan-tuan, sebab universiti lagi. Allahu Akbar. Itu dipanggil di Hulu Selangor, masjid apa di Hulu Selangor, 3 tahun lepas dia dipanggil di Masjid Hulu Selangor tuan sekalian. Saya khutbah habis semangat, tak baca teks dah habis, hentak tongkat ni dum. Tidur lagi orang tuan sekalian. Sebab dia biasa tidur dengan khutbah Jumaat. Kita makin kuat tidur, rasa lontar tongkat khutbah tu. Allahu Akbar. Kena ubah tuan sekalian. Khutbah Nabi dengan penuh semangat. Ustaz saya tuan-tuan, Ustaz Semainuh di Pasir Mas dulu cerita. Semua haji Jumaat dia kata tengok betapa lesu sebab khutbah lesu. Dia kata saya kata tempat jauh, Pasir Mas dia kata. Sebuah kampung di pedalaman tuan sekalian. Kampung di Pasir Mas, pedalaman satu kampung. Itu Tok Imam mari pukul 1, dekat nak Jumaat dah. Tengok dalam raga motor tertinggal teks khutbah. Teks khutbah tertinggal. Majlis agama Islam. Sudah. Nak pusing balik tak sempat. Bila nak azan. Nak Jumaat ni, tak apalah, dia naik atas masjid tuan-tuan. Dia cari kat almari ni, cari jumpa teks hak lama tuan sekalian. Kuning dah kertas teks lama ni. Dengan tak lepas sapu-sapu ada teks khutbah, tak apalah. Majlis agama Islam pun lepas khutbah pertama, lepas azan, lepas selawat dia pun naik khutbah pertama. Alhamdulillahil qail. Habis khutbah pertama tuan-tuan, duduk sebentar, duduk khutbah. Sambung khutbah kedua. Rukun khutbahnya doa tuan sekalian. Dia pun Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Doa, ya Allah ya Tuhan kami, kau panjangkan umur Al-Sultan Yahya Petra. Sultan Yahya Petra mati 1978 dah mati tuan-tuan. Nak doa panjang umur benda lagi, arwah dah hamba Allah tuan sekalian. Itu cerita Kelantan tu. Nak beritahu tuan sekalian ni, sebab tu akhirnya tak hidup. Kita rasa tak peduli, tak rasa apa-apa tuan sekalian. Sebab apa? Khutbah kita mati. Di Masjid Al-Kabir, dengan mata saya lihat tuan, berapi khutbah. Betul Ramadan tahun lepas. Tajuk dia Ramadan Syahrul Jihad. Ramadan Syahrul. Saya perhati tuan dalam masjid. Memang tak ada orang tidur. Semua macam macam ni tuan. Dia boleh cerita pasal Ghazwah Badar Al-Kubra, pasal Fatu Mekah, operasi perang Tabuk. Ambil semua cerita bab jihad tekan dalam khutbah tuan sekalian dengan nada semangat yang begitu semangat mengucap kita, ya Allah tuan-tuan sekalian.
Ni cerita di Palestin bahawa masjid mereka ni sangat hidup tuan-tuan sekalian. Ramadan ni anak-anak dilibatkan, anak-anak tuan sekalian. Anak-anak Ramadan mereka tulis macam-macam hari Ramadan atas malaikat mereka tampal di tiang-tiang semua sekali. Semua orang dilibatkan untuk makmurkan masjid. Masya-Allah tuan-tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat, baik. Saya rayulah tuan-tuan sekalian. Dan tuan boleh saksikan nanti masjid pembinaan macam mana kita tunjuk pada media tuan-tuan sekalian masjid kita insya-Allah. Saya sign tantangan MOU kita daripada kerajaan Hamas, kita dapat tanah di Khan Yunis insya-Allah. Baik, yang keempat tuan sekalian ialah apa dia tuan-tuan? Kita menebarkan kepedulian. Kita berkempen. Beritahu kawan-kawan kita, beritahu teman-teman kita tentang kesengsaraan umat Islam di bumi Palestin. Sebagaimana yang tuan-tuan buatlah pada malam ini. Ini salah satu cara untuk kita bantu saudara akidah kita di bumi Gaza, di bumi Palestin tuan-tuan sekalian. Insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itulah perkongsian sejam lebih kita bersama pada hari ini. Insya-Allah tuan-tuan sekalian. Terima kasih kerana sudi menjadi pendengar yang baik, dan saya sampaikan salam daripada Perdana Menteri Palestin Syekh Ismail Haniyeh kepada semua tuan-tuan dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama juga daripada Dr. Anwar Abdul Aziz, pengurusi kepada NGO Ekmar yang kita buat kerjasama untuk bantuan kepada umat Islam di Palestin. Tuan-tuan, mereka sangat berterima kasih kepada teman-teman di Malaysia yang sentiasa membantu Palestin. Bahkan saya ingat kata-kata daripada Palestin, dia kata dia melihat bahawa orang Malaysia ni lebih bersungguh bantu orang Palestin berbanding dengan bangsa Arab sendiri. Tuan sekalian, sangat memalukan tuan sekalian. Orang Arab yang kebanyakan kerajaan mereka ni, mereka tak nak bantu Palestin sebab Amerika letak Hamas sebagai teroris, sebagai pengganas. Jadi masing-masing mereka tak nak bantu tuan sekalian. Cuma sekarang kita rasa agak gembira. Apa contoh gembira tuan-tuan? Kan Dr. Muhammad Mursi semalam pun masih sebut lagi bahawa dia tidak akan membiarkan Gaza dalam kesakitan. Dia masih sebut lagi tuan sekalian. Sebab tu saya rasa Dr. Mursi jadi presiden yang kelima ni, Mesir, tuan-tuan sekalian, agak mudah kita boleh masuk ke bumi Gaza, masuk ke bumi Palestin. Dan berbeza dengan Hosni Mubarak 25 Disember tahun 2008. Tarikh tu saya ingat. Dia bermusyawarah dengan Livni, menteri luar Israel yang perempuan tu. Mesyuarat empat mata. Lepas mesyuarat, Livni keluar dan terus buat press statement, buat press conference. Kata Livni, akan berlaku perubahan besar di Gaza. 2 hari saja daripada press conference tu, 27 hari bulan. Hari Sabtu dia buat, hari Khamis. Hari Sabtu jam 11:25 pagi, 60 jet Israel atas Gaza, membedil Gaza. Tuan-tuan, 8 kali 40. Jet Israel tidak boleh pusing dalam ruang sempit udara ni. Dia kena ambil ruang udara luas, termasuk ruang udara Mesir. Rupanya mesyuarat 25 Disember yang kami tersebut, Hosni Mubarak membenarkan ruang udara Mesir digunakan oleh jet Israel untuk mereka bedil Gaza. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya tak faham mereka di bangsa Arab. Mereka faham Al-Quran, tapi mereka khianat pada Palestin. Tuan-tuan, sebab tu di sana tuan-tuan, mereka ni sangat terima kasih pada kita semua. Sampai saja kita makan pertama, sampai tuan-tuan makan di sebuah kedai tuan sekalian. Kenapa? Tak apa, dia ihtiram dulu, kita tetamu makan-makan. Tuan kedai tahu Malaysia. Tuan-tuan, semua tu dia belanja. Tak payah. Macam tu sekali mereka ni sebut Malaysia tuan sekalian. Semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dan Allah catat usaha baik kita di akhirat insya-Allah tuan sekalian. Terima kasih kerana sudi menjadi pendengar yang baik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tuan-tuan nak baca buku saya tulis di belakang, Cinta Laut Gaza, cerita berkaitan Palestin, semua saya tulis. Ada 42 buku lah saya menulis tuan sekalian, termasuk ini baru, yang buku tu baru dapat dengan harga murah di belakang insya-Allah. Wallahu alam. Terima kasih kepada Tuan di atas ceramah dan juga kepuasan yang telah disampaikan tadi. Jadi insya-Allah kita akan ada 2 buku dan juga kita tahu untuk terus seperti mana yang sudah oleh Ustaz tadi. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Tuan dan juga kepada Tuan. Siapa mahu mendengar insya-Allah.